Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk sunat wuduk, no? Sunat wuduk. Ya. Makruh, no? Makruh. Baik, kita masuk pada tajuk baru, tapi tajuk besarnya masih lagi tajuk wuduk. Kita masuk perkara makruh ketika wuduk. Makruh yang kita dah faham istilah sebelum ni. Makruh ialah melakukan tidak berdosa dan mendapat pahala sekiranya meninggalkan. Benar makruh kalau kita buat tak berdosa, tapi kalau kita tinggal dapat pahala. Jadi tinggallah. Kita tinggal, jangan buat walaupun benda tu makruh. Makruh ni di sisi Allah benda yang dibenci tapi tak berdosa. Jadi kalau majikan kita tu benci, tak apa suka, tak seronok, no? Tuan Imam, no? Tak seronok, majikan kita tu tak berapa suka dengan kita. Jadi walaupun benda tu kalau kita buat tak berdosa, tetapi perbuatan kita tu tak Allah Subhanahu wa taala benci. Tetapi sekiranya kita meninggalkan benda-benda makruh, Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala. Pahala yang kita duk sebut selalu, benda yang tak boleh kita nak bayangkan macam mana. Pahala-pahala ni yang kita buat ni nak menyempurnakan hak kekurangan yang hak ada lah. Kita ni memang kurang pun. Sembahyang tadi pun daripada 2-30 orang malam ni nak dapat orang yang betul-betul kosong payah. Angkat tangan mula-mula pun dah main dah macam-macam. Bukan kira siapa lagi besar, lagi banyak ujian. Cuma hak kita ni dia hantar hak perebek pun kalah dah. Allahu akbar. Kasut hilang kita lah. Hak kasut pun, sedangkan angkat tangan tadi tu kita sebut Allah Maha Besar. Lain daripada Allah semuanya makhluk belaka. Lain daripada Allah semuanya lemah belaka, tak ada kuasa apa, tak ada lebih kurang apa pun. Tetapi
benda tu akan berlaku sehingga hari kiamat. Tu tugas dia yang kita duk sebut selalu kita buat lah. Walaupun pintu gerbang depan tu roboh lah, roboh lah yang pematang tinggi A tu roboh dah. Walaupun kita nak buat baru esok ni, tuan-tuan tulis di pintu gerbang tu, kami penduduk-penduduk di pematang tinggi A tak mau syaitan masuk kampung kami. Gagak dia masuk. Dia peduli apa? Tu kerja aku, itu kerja aku, sampai bukan kata masa semayang lagi-lagi dia kacau. Tambah-tambah hak kita duk buat baik ni lah yang dia duk kacau. Hak buat jahat tu kawan dia dah, tu teman dia dah, kawan rapat dia. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an zikrahma nuqad lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah yang maha pemurah, bagi mereka syaitan yang duk damping dengan dia menjadi teman rapat dia. Bukan saya beritahu ni, Allah beritahu. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, sebagai contohnya tak sembahyang, lupa ingat Allah. Tok Bilal ni duk panggil tak tahu nak apa, sampai naik urat duk panggil as-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Agak je dah. Lagi dia tarik ke selimut. An-nautu khairum minas salah. Tidur lebih baik daripada sembahyang. Memanglah dia tak kata macam tu, tapi seolah-olah perbuatan dia tarik bantai dakam, dia tarik selimut, seolah-olah dia kata macam tu. Ketika itulah dia main peluk kita lagi rapat. Allah kata orang yang tak ingat kepada Allah yang maha pemurah, bagi mereka syaitan yang duk damping dengan dia menjadi teman rapat dia, kawan rapat dia. Hak kita ni musuh dia ni. Hak kita ni musuh dia, maka hak musuh dia lagi sakan. Kalau kawan dia, nu kawan dia. Hak kita ni musuh dia. Bayangkan hak musuh. Tapi kita kadang-kadang pelik tuan-tuan. Kalau hak dunia kita, kalau musuh kita nak belanja teh tarik pun tak mau tuan imam tu, tuan haji tu. Tengok muka pun meluat lah. Hak kita tak suka dia tu. Tambah-tambah nak ajak belanja lagi. Tetapi kadang-kadang kita rasa pelik. Hak benda pahala kita suka bagi kepada orang yang kita benci. Pelik tak? Kalau hak dunia kita nak belanja, dah belanja, kita pun tak suka dengan dia, nak belanja lagi, nak bagi duit. Lagi tak kelempak nak bagi duit. Tetapi yang kadang-kadang kita pelik, hak kita benci itulah kita duk bagi pahala. Macam mana ustaz? Tu kita duk mengumpat kat dia. Kita duk mengumpat kat dia tu, pahala kita tu duk dekah kat dia. Nak tahu nak buat tu imam tu, bini baru tu imam tu janda no? Tak pasal-pasal pahala kita dapat kata imam. Tu imam rasa kuat hari ni, aku rasa kuat hari ni. Rupa-rupanya orang duk sedekah pahala dekat dia. Tu kata-kata ulama sebut, kalau dia nak mengumpat, nescaya dia akan mengumpat. Tak silap Imam Ghazali. Dia kata kalaulah dia nak mengumpat, nescaya dia akan mengumpat kepada mak ayah dia. Kalaulah dia nak mengumpat, nescaya dia akan mengumpat kepada mak ayah dia. Kerana apa? Kerana pahala dia dapat kat mak ayah dia. Ni kita bagi apa? Kita bagi hak kita benci. Hak kita benci bagi pahala pula. Pelik. Kita di akhirat besok mufli, tak ada apa pahala. Orang kita pernah buat zalim, pernah orang yang kita pernah ngumpat, habis pahala kita. Sehingga pahala-pahala kita tu habis, tak boleh nak ganti dah. Maka dosa-dosa orang pula kita ambil rugi dah. Ni kita nak kena himpun buat pahala banyak-banyak ni. Sebab di sana esok ni duit kupang laku dah.
Tak laku dek kubang, lah boleh ni nak keluar apa ni? APF apa ni? Ada yang 10,000, ada yang 15,000. Setengah-setengah tu Ustaz, perempuan saya tunjuk jari Ustaz ni, nak beli cincin dah ni. Nak beli cincin dah ni. Ada yang 10,000. Awak keluar pilah. Tapi kalau nak keluar jangan awak keluar lagi lah, tunggu Ustaz. Tunggu dividen dia dulu awak keluar, tidak rugi kita Ustaz. Dividen puluh-puluh ribu awak keluar lah rugi awak keluar lah sampai bulan apa? Bulan 6 tempoh sampai bulan 6. Bulan 6 awak keluar. Kalau jangan awak keluar lagi kita duit belamba, awak keluar apa? Tapi dia kata esok kalau tak ada awak keluar mati Ustaz seronok kat depa. Seronok kan? Seronok kat depa. Baik. Pergi ke mana di ke respi tu no? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Perkara makruh ketika wudu. Dimakruhkan perkara berikut ketika wudu. Yang pertama, berlebih-lebih dalam menggunakan air. Ini memang kita tuan-tuan. Kita tu kita nak tengok, tuan-tuan tengok ada satu YouTube, tuan-tuan cari YouTube almarhum Tuan Guru Datuk Seri apa, Tuan Guru almarhum Tuan Guru Datuk Tuan Guru Abdul Aziz bin Nikmat. Tengok dia ambil wuduk je dah. Dia buka paip dengan menggunakan tangan kiri, dia buka boh dalam tangan dia, penuh tangan dia, tutup air tuan-tuan. Baru basuh muka. Kita dah buat tu tak? Kita tuan-tuan, kalau hak rumah kita mungkin aku apa hak main Masjid Zura macam sungai. Nabi kata walaupun kamu berwuduk dalam air yang banyak, dalam air laut sekalipun jangan membazir. Nak habaq kata kalau air laut tu macam mana? Nak bazir macam mana Ustaz air laut, air sungai? Nak habaq kata dia suruh kita jangan membazir walaupun air yang kita wuduk tu air laut sekalipun, banyak dah air laut. Banyak, jangan membazir. Kerana apa? Sesungguhnya orang yang membazir tu kata Allah saudara daripada syaitan. Awal-awal syaitan tepuk tangan dah, hari ni kawan aku dah, tak semayang pun kita geng dia dah. Kita tak semayang lagi jadi geng syaitan dah. Inna mubaziri lakana ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang yang membazir saudara, bukan saya kata ni, saya kata kami kawan dengan syaitan pula Ustaz ni. Allah beritahu. Allah beritahu jangan membazir. Tengok dia ambil wuduk, Tuan Guru ambil wuduk, dia buka paip penuh air dia, tutup balik. Esok buat. Esok buat bakat buat. Basuh muka. Kita tuan-tuan tu Nabi berwuduk dengan secupak air. Nabi mandi wajib dengan segantang air. Kita dua kolah mandi wajib tu. Dua kolah. Beratok tu sampai tengah jam mandi wajib. Pak mentua pun nak mandi, menantu pun nak mandi. Oi, cepat sikit oi, aku pun nak mandi juga ni. Subuh nak habis ni. Kita tuan-tuan. Dia sebut ni. Berlebih-lebih dalam menggunakan air, tidak terlalu sedikit kerana berlawan dengan sunnah Nabi, dengan termasuk dalam larangan secara umum sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan janganlah kamu berlebih-lebih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebih. Bukannya wuduknya lah ayat ni qiyah lah. Qiyah dah, jangan berlebih-lebih, sederhana, sikit pun dah, kurang pun dah, sederhana. Nabi suka sederhana. Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Bayangkan kita nak semayang jadi sahabat syaitan dah, kawan syaitan lah. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala tak suka. Bayangkan macam mana kita semayang. Sedangkan semayang kita kata wajah tu wajallazi fataras samawati wal ard.
Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita kata macam tu sebab kita nak sebelum nak baca Fatihah, sunat kita baca doa kita kata aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sedangkan tadi kita buat benda-benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat benda-benda yang disukai oleh iblis dan menjadi sahabat iblis. Tu kadang-kadang sembahyang kita lalai. Allahu Akbar, pah ke bendang, pah ke dusun, macam-macam tu. Ingat tadi dapur ni tutup api, pergi kok dapur. Pi macam-macam, dia akan main, dia akan kacau kita. Sebab apa? Awal-awal dah kita buat perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, dan kita buat istimana hak benda-benda syaitan suka. Apabila kita buat benda suka, kita akan jadi lemah dah. Kita akan jadi lemah ketika sembahyang, tidak ada kekuatan. Tu hak benda-benda sunat yang kita sebut 18 sunat sebelum ni hak benda sunat tu menyempurnakan wuduk kita, menyempurnakan juga sembahyang kita. Dia mempengaruhi benda-benda tu. Contoh kata berwuduk lah. Hak sunat kita kata berwuduk, hari tu kita sebut berwuduk di rumah Nabi kata. Lepas tu mai rumah Allah. Hak mula-mula pun kadang-kadang kita fail lah, kita berwuduk di masjid, kecuali batal wuduk lain cerita, takkan nak balik. Sunat berwuduk di rumah, lepas tu mai sembahyang. Hak nak dapat 100% pahala tu, ingat senang, woi bupayah. Kita kadang-kadang di rumah insya-Allah kita boleh jimat cermat. Tu kita sebut dah hak sebelum ni. Kalau kita hak kita membazir hukumnya makruh, ni hak kita sebut ni. Tetapi kalau kita guna tu hak orang, terutama pula kita guna hak wakaf ni, hukumnya haram. Kalau hak kita hukumnya makruh, tetapi kalau kita hak guna hak wakaf ni, wajib wakaf. Wakaf kita bukan buduk sat motor pun dia masuk. Lagi zakat dah. Dia kata bukan wuduk saja bazir sat, motor pun dia basuh, kereta pun dia basuh. Hak masjid tak boleh, jangan tuan-tuan. Hukumnya berdosa, bukan hak kita, hak orang ramai. Kita kena minta persetujuan daripada hak ramai, kecuali pihak masjid sediakan bilik mandi. Itu lain, dia setuju dah. Setuju dah pihak masjid buat bilik mandi mandi. Tapi kadang-kadang pelik tak, walaupun memanglah free mandi, sekurang-kurangnya kita mandi hak masjid boleh tabung 2-3 ringgit. Dia berhenti ni, masjid ni macam tempat dia berak kencing lah. Masjid ni anggapan dia tempat dia mandi, tempat dia berak, tempat kencing. Sekurang-kurangnya semayang tak lah, duit lagi Apa salahnya kita main rumah Allah Subhanahu Wa Taala, rumah yang mulia di atas muka bumi ni, rumah Allah. Dalam rumah Allah tu ada ketenangan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok hari Jumaat, duduklah semayang, duduk tengah khutbah boleh tuan-tuan. Tengah khutbah tu ketenangan sungguh. Di rumah tu pusing kanan tak lena, pusing kiri tak lena. Cuba main masjid tengok. Lena tuan-tuan. Kita khutbah sampai puluh-puluh masjid tu, aircon pun tak ada, berpeluh tuan-tuan. Tapi dia kerong tidur. Kerong tidur. Ketenangan sungguh mai rumah Allah. Dia mai tu hanya mai mandi, mai kencing, mai berak. Apa salah boh lah. Boh lah sikit, sekurang-kurangnya dia kita guna tu hak orang mai. Walaupun boleh, tapi apakah sumbangan kita? Dah lah mai tu tak meraih, tak lepas mayang. Sekurang-kurangnya sebelum kita nak mai tu, lepas mandi masuklah rumah Allah, sembahyang sunat tahiyatul masjid, meraihkan rumah Allah Taala. Dia mai buat macam cowboy, ikut suka dia rumah Allah. Maka jangan kita buat ni benda-benda yang dibenci oleh Allah dan benda yang disukai oleh Allah, sukai oleh syaitan. Baik. Kerana berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dalam larangan secara umum, sebagaimana dalam firman Allah Taala, dan janganlah kamu berlebih-lebihan
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang berlebih. Allah tak suka. Tak seronoklah kita kalau Allah tak suka. Berlebih-lebih israf ialah melebihi batas sederhana. Maksudnya di segi kalau kita kan taklah kurang, tak lebih, maksudnya sederhana lah. Jangan melampau-lampau. Berwuduk tu buka sampai melampau-lampau. Buka pelan-pelan sudah lah. Dah lah buka tu dah kuat, tak berwuduk lagi, sembang lagi, duk main WhatsApp lagi, duk bercakap lagi. Bercakap ni tak berhenti-berhenti daripada naik motor pun bercakap. Duk atas motor pun bercakap. Berhenti traffic light pun bercakap juga. Kita ingat duk bercakap, rupanya handphone ada wah helmet dia tu. Duk bercakap seorang-seorang dia. Bercakap tak berhenti-berhenti bercakap. Sampai ketika nak berwuduk juga bercakap, hukumnya juga makruh juga. Ketika berwuduk, berhentilah sah. Bukan lama pun. Dah lah bercakap benda tu makruh. Buka ayat pula tak berhenti pun. Kalau kita buka sampai membazir tu hak-hak wakaf, perbuatan kita tu dosa dah kita. Perbuatan kita tu dah melakukan dosa. Kenapa kita guna tu hak wakaf? Kan kira benda tu kita kena jaga tuan-tuan. Walaupun sekupang bukan hak kita, semuanya akan dibicara di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihat. Begitu juga siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah, esok tengok ketika tu. Esok ni satu-satu Nabi kata akan mai kepada kamu tu 99 helaian. Tiap-tiap satu helaian tu jauh mata mandang. Semua ada catiknya. Kecuali kita mohon ampun kepada Allah. Tu kita nak minta ampun ni, tu kita untung kita semayang. Kalau lepas semayang, kalau dah tak apa, astagfirullahalazim, kita sekurang-kurangnya 3 kali lah kita lepas semayang. Dia kata kalau sibuk sangat, sibuklah. Dia contoh dia sibuk sangat pun, sekurang-kurangnya dalam semayang ada juga minta ampun. Rabbir firli. Lepas tu wa'fu anni. Rabbir firli ni Allah ampun, tetapi masih tercatat dosa kita. Dosa kita tu masih tercatat. Kita minta ya Allah ampunkan dosa kita. Allah ampun, tetapi dosa yang kita buat tu Allah ampun, tetapi masih ada tersenarai. Esok ni dia akan baca juga kesalahan tu. Walaupun dosa tu dah diampun. Kita nak dosa yang diampun macam mana? Wa'fu anni. Allahumma firli, ya Allah ampunkan dosaku. Hak akhir kita apa? Wa'fu anni. Kita nak Allah Subhanahu wa taala hapus terus dosa kita. Tak ada dalam buku catatan tu, tak ada dah. Macam kita nah, kita dah maaf dah kepada seseorang, tapi kalau jumpa duk ingat. Kejumpa dia duk ingat. Maksudnya apa? Kita maafkan dia dah, tapi kalau jumpa dia teringat dia buat salah dengan kita. Itu kita masih apa? Kita maaf dah, tapi dalam hati tu teringat. Hak kedua ni, kita ampun dosa dia, kita tak ingat dah, lupa dah. Kita nak macam tu tuan-tuan. Hak wa'fu anni tu, Allah ampun dosa, Allah tak ada dah, terhapus dah. Dia ibarat macam ni lah. Hak kalau hak tak ada catatan tu, umpama kita ni sapu kapek ni, sampah tu kita buah-buah kapek, atas bersih. Tapi angkat-angkat kapek tu dia ada lagi. Depa ni pandai. Rupanya dia sapu buah kapek. Rumah dia pun sama. Atas tu dekat getah dia elok. Selok-selok dekat getah. Nasi pun ada. Kepala ikan pun ada. Jadi kita tak mau macam tu lah. Kita nak bersih semualah. Baik. Abu Daud telah meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang melampau ketika bersuci dan juga doa. Ni Nabi beritahu ni. Nabi beritahu nanti akan ada di kalangan umatku esok ni. Ni hak jenis was-was hak jenis was-was tu. Basuh tak puas, basuh.
Macam kadang awak semayang dah semua agak dua waktu. Bismi, bismi, bismi. Kadang takbir pun 4-5 kali. Itu pun dah fail dah. Itu pun syaitan dah gelak. Awal-awal dia gelak kat kita dah. Allah. Allah. Dia gelak awal lagi. Kita duk was-was dah itu pun. Kita duk was-was ni melampau-lampau. Basuh ni, basuh 4-5-6 kali ni. Duk rasa tak puas hati, basuh pula, basuh pula. Melampau-lampau. Dan kan wuduk ni meratai ayat pada anggota yang dibasuh memadai dah lah. Cuma beza kita akan jumpa nanti tentang hak berwuduk ni, akan cerita cara-cara besok ni. Ialah ayat kita sebut dah sebelum ni, hak pada anggota yang dibasuh ayat tu berjirim sudah. Hak anggota yang disapu, sapu tak apa dah. Berjirim, ambil ayat. Kalau kita ambil ayat tu, ambil sikit walaupun sikit, ayat tu berjirim. Berzat ayat tu kan ada biji-biji ayat tu. Jangan kita ambil ayat, ambil kain tolong tu, celuk tu, kita perah ayat tu, mai sapu tu. Sah tak? Tak sah. Sebab ayat tu bukan berjirim pun. Kita lap tu. Ini kena jaga juga. Kadang-kadang dia hospital, kadang dia celuk ayat kain tolong tu pun dia perah kering, dia ambil wuduk mak ayah dia pun sapu. Tu tak sah yang tu. Mesti ayat tu berjirim, berbentuk ketil-ketil. Nak buat macam mana kalau guna kain tolong? Celuk tu perah sikit bagi ada jirim ayat tu. Tak di muka, tekan bagi keluar ayat. Bagi keluar hak biji ayat meleleh tu. Ayat tu syarat buat dia basuh, bukan sapu. Kalau kepala dia sapu, beza. Ini pun itu kita kena ambil tahu. Mesti berjirim. Mesti ayat yang kita basuh tu, diri ni bukan banyak mana. Kalau kita ambil hak sembok tu kan tek meleleh dah. Meleleh, tek meleleh. Saya basuh. Mesti ayat tu berjirim tak sampai. Kalau kita wuduk dengan ayat ni pun dah cukup dah ayat nah. Tapi kalau rumah kita dia ada ayat, janganlah guna banyak ni, jangan sedikit, jangan berlebih, sederhana. Jangan berlebih, jangan kurang, sederhanalah. Bezalah kalau zaman Nabi yang kita sebut sebelum ni, zaman Nabi tak ada ayat. Nak wuduk pun tak ada ayat. Nabi tanya kat sahabat, ada ayat dah? Tak ada. Nabi ada sahabat mai bekas satu bekas berjana, Nabi celuk tangan Nabi yang mulia, Nabi kata mulakan berwuduk dengan bismillah. Maka keluar ni ayat kot celah-celah jari Nabi sehingga boleh berwuduk lebih daripada 70 orang. Tak apalah zaman Nabi tak ada ayat. Zaman kita jangan sedikit, jangan berlebih, sederhana. Jadi kalau wuduk ni ayat banyak ni pun boleh dah wuduk ni. Cuma kaedah hak wuduk kita sebut dah dulu ni. Kaedahnya macam mana? Jangan kita celuk kalau ayat sedikit. Celuk contohnya kita macam tu. Macam tadilah hak tuan guru ambil wuduk ni. Boh dalam ni kita pun basuh muka. Habis Ustaz kalau timba? Timba lagi mudah. Timba kalau ayat tu kurang daripada kepala, hak pertama kita nak basuh muka, basuh di luar. Hak pertama basuh, ambil ayat sikit, ambil yang celuk. Celuk tu tak dimustakmal dak. Celuk tak dimustakmal. Kenapa? Sebab basuh ketika tu bukan basuh tangan, basuh muka, bukan basuh tangan. Hak wuduk pertama basuh muka, ambil ayat tu, hak jatuh tu bukan mustakmal, bukan lebihan basuh muka lagi. Basuh di luar. Basuh di luar, bukan basuh di dalam. Hak basuh kedua basuh dalam pun tak apa. Sebab hak kedua tu bukan fardu wuduk dah. Hak kedua sunat wuduk. Hak ketiga sunat wuduk. Cuma hak kita sebut dulu ni kalau hak basuh tangan. Kalau hak basuh tangan celuk, kita kena niat tangan kita sebagai penyebok. Kalau tidak, ayat tu akan jadi ayat mustakmal. Kan dua orang mustakmal, lebihan daripada wuduk, lebihan daripada mengangkat ada besar. Habis tak kalau anak saya mandi dalam besen tu, dia mustakmal tak? Anak saya mandi dalam besen tu tak jadi ya. Kecuali takut ayat dia kencing dalam besen tu lah. Takut jadi ayat mutanajis pula. Kalau dia tak menajis, guna bukan yang mustakmal pun. Mustakmal ialah lebihan daripada mengangkat hadas kecil daripada mengangkat hadas besar. Baik.
Dia kata berlebih-lebih ketika bersuci dan juga berdoa. Doa ni dia beritahu apa? Erti melampau ketika berdoa ialah minta sesuatu yang khusus dengan sifat, ya Allah, aku nak kenal dengan, aku mau perempuan, ya Allah, yang hidungnya tinggi, yang ada lesung pipit. Melampau-lampau dah tu. Minta, ya Allah, kurniakan aku perempuan yang solehah dah lah. Tak perlu, ya Allah, nak yang hidung tinggi, yang lesung pipit, yang badan ramping. Itu melampau-lampau dah tu. Minta maksudnya apa? Kita bukan Allah nak bagi-bagi, tak ya, kita tetapkan, kita duk tetap pula kita nak macam tu, nak minta pada Allah lah, Allah bagi. Cuma jangan kita minta khusus nak tu, ya Allah, aku nak rumah banglo, ya Allah, yang ada lampu lak apakah, minta. Jangan melampau-lampau lah minta. Tu yang Nabi doa, ajak doa kita sekurang-kurangnya. Kalau kita tak tahu doa yang Nabi minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Umum ya Allah, aku minta kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan di akhirat. Apa yang baik aku nak, ya Allah. Dan aku minta kebaikan di akhirat. Di akhirat juga aku nak minta, dan minta jauh daripada azab Allah. Tu kita tak tahu doa pun macam tu jugalah, boleh kan? Ataupun tak tahu juga doa, saya tak tahu doa, minta bahasa Melayu. Melayu pun tak reti minta, ya Allah, ya Ustaz, tak reti juga, mudah ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah. Macam mana hak tu imam minta, aku nak macam tu. Boleh ingat sampai taratu sungguh minta lah. Allah tahu bahasa apa pun Allah tahu. Terdetik hati kita pun Allah tahu. Tapi Allah nak kita ni duk minta, doa ni astajib lakum, berdoalah pada aku, kata Allah, aku akan berkenan. Cuma Allah nak berkenan tu hak Allah, bukan hak kita. Kita duk paksa awak, Allah tak bagi awak. Kita Tuhan ke Allah Tuhan? Kita minta Allah nak bagi tak bagi tu bukan kerja kita, kerja Allah. Ni kita duk paksa Allah, awak Allah tak bagi tau. Ikut Allah, Allah nak bagi tak bagi pun dia bagi. Cuma Allah janji, doa ni astajib lakum, berdoalah kepada aku kenal. Minta. Nabi Musa pun 40 tahun baru Allah makbul doa. Nabi Ibrahim pun 90 tahun lebih baru Allah kurniakan dia anak. Lama dah. Tu Nabi Rasul. Kita kadang-kadang minta, Allah bagi dah cepat, Allah bagi kita. Umat Nabi Muhammad ni minta sejak ya Allah bagi. Mungkin Allah tak bagilah, mungkin Allah bagi besok. Mungkin Allah bagi bulan depan, mungkin Allah bagi tahun depan, mungkin Allah tak bagi kita, Allah bagi ke anak kita. Mungkin Allah bagi jujur kita, mungkin Allah tak bagi, tapi Allah simpan kita di akhirat esok. Mana nak? Dunia kita tak dapat, kita dapat di akhirat esok. Akhirat tu ketika mana seorang hamba Allah Nabi sebut dibawa oleh malaikat, tunjuk amalan dia bergunung-gunung, tunjuk pahalanya bergunung, pahala tu bergunung-gunung pahalanya. Dia tanya malaikat, wahai malaikat, aku atas dunia buat amal bukan banyak pun ni, banyak pahala ni. Maka malaikat beritahu, inilah pahala doa kamu atas dunia dulu. Kamu minta, Allah tak makbulkan doa kamu, tapi dengan kamu menyerah diri, kamu angkat tangan minta pada Allah, Allah bagi pahala. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah aku tahu macam ni, nescaya aku akan minta kepadamu, ya Allah, agar semua doaku ditolak olehmu, ya Allah. Dia kata, kalaulah aku tahu macam ni, kelebihan macam ni, pahala macam ni, nescaya aku kau minta padamu, ya Allah, agar semua doa-doa aku atas dunia lu, aku tak mau, ya Allah, aku nak yang ni. Apa? Itu mata tak pernah tengok, tuan-tuan. Tu syurga, tuan-tuan. Hak dunia ni kehidupan yang menipu, tuan-tuan. Sedar? Kenyang tak sedar lah. Badan suami kita dulu badan getih lah, getih tak suami kita? Tak getih dah, lembek badan dia pun. Dulu bini kita lawa dah. Tak apa lawa dah. Nipu tuan-tuan. Lah dulu sihat, lah tak sihat. Tapi yang hak betul-betul tu kehidupan akhirat. Ketika mana penghuni syurga duk makan sedap, makan buah sedap, makan buah sedap, makan buah sedap. Ketika diminta supaya berpaling ke belakang, mereka melihat biji-biji buah-buahan yang mereka makan tu berbukit bijinya. Banyak tak? Berbukit biji.
Tak tahulah banyak mana makan, tak tahulah. Makan tak rasa kenyang. Makan sedap, makan sedap, makan sedap, makan sedap. Sehingga diminta berpaling melihat ke belakang. Melihat biji yang mereka makan tu berbukit. Tak tahulah banyak mana makan. Sedap ni kita makan itu. Warna rayang walaupun duri hitam ke musangking macam tu apa lori kita makan. Kena sebiji tak lepas pi ya. Saya pi ke balik pula Masjid Sungai Rosa masa musim buah. Dia kata ustaz ni durian saya namanya durian Tok Guru. Mana ustaz mai ni memang saya bagi makan. Sebiji tuan-tuan kenyang. Walaupun isi kuning tak tahu nak apa. Namanya dia buh nama durian Tok Guru. Dia ustaz mai mengajak saya bagi. Kena sebiji tak mau sebiji sedap habis sedap pun sebiji tak mau lah. Tapi syurga dah makin makan makin sedap. Makin tengok makin lawa. Makin seronok atas dunia. Macam kita sebut selalu lah atas dunia baru menikah seronok tuan imam no. Naik kot kampung peluk rapat-rapat tu baru menikah lah tu. Sampai suami buat motor pun duk tahan raga lagi lalu rapat sangat. Dia tak lepas dah. Duk ingat bila lah nak malam lah peluk dah agak-agak naik motor. Tak ada peluk mai pun kita mai tadi bini baru mai. Kita mai tadi maghrib bini tak mai pun tinggal dah tuan-tuan. Lah naik motor bukan mesti tak peluk Kadang-kadang naik bukit bini dia jatuh pun tak sedar. Abang mampus punya. Tak seronok. Tapi syurga seronok hari ni seronok, esok lagi seronok. Seronok tuan-tuan. Tu kita tahulah tuan-tuan, dunia ni menipu tuan-tuan. Tapi jadi tak salah lah cari dunia, carilah. Sebab dunia bekalan untuk akhirat. Tapi jangan kita dunia tinggal akhirat, itulah rugi kita. Baik. Yang kedua, mendahulukan yang kiri ni kita dak kot. Kita dak buat dah ni. Pertama, mungkin kita buat berlebih-lebih ni. Di start malam ni, tak ingat berlebih-lebih dah. Kalau kita buka pelan-pelan dah lah. Buat macam mana kita buat di rumah kita tu. Di rumah kita bulan 100 kena kontrol ya. 170. Upanya bukan kita duk mandi lebih, upanya bocok bawah tu. 70 sebelah orang lain RM15 kita 70 upamanya bocok di bawah tu pun rasa pening kepala dah. RM70 kita ambil wuduk di rumah pelan, di masjid pun lagi pelan lah. Sebab pagi dia hak guna hak wakaf ni hak kedua yang hak doa insya-Allah kita tak melampau doa lah. Selalunya kita berlebih-lebih tentang berwuduk, berlebih-lebih tentang pakaian rumah kita tu beralmari. Orang perempuan orang lelaki tu insya-Allah tak ada lagi. Kalau raya tu dia pakai kain tu dia. Orang perempuan 10 apa tu? 60 pasang dulu ada seorang. 60 pasang. Sebulan raya 60 pasang raya. Sehari 2 pasang. Tu rumah kita tu melampau-lampau, balik buka balik tengok mana yang ni sedekah lah. Sedekah. Kita pernah satu masjid kita umum siapa-siapa yang ada pakaian lebih bulan depan main bola kotak dia sebut lah kata pi lah tempat-tempat yang susah. Pi tempat depa berebut depa tuan-tuan nak pakaian. Kita ingat kita umum biasa-biasa mai tu dia pakaian. Kita letak dalam kereta pun tak boleh, penuh. Nak bawa kereta tak nampak belakang, penuh kotak pakaian. Rupanya banyak pakaian. Sampai sebelah kita ni tong nak buat kereta pun tak boleh ni. Penuh dengan baju. Pi tempat-tempat orang asli ke apa tengok dak pi tempat ada kawan-kawan duk pi dak orang asli yang berislam, dia pun rumah depa dengan lantai buluh dengan bumbung. Kita buat pi pakaian seronok, buat pi kain kelekung dan sebagainya. Seronok bayangkan. Kita bagi depa sembahyang pahala begitu banyak. Tu orang yang mati depa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah hidupkan aku nak sedekah ya Allah. Kenapa depa tak minta nak sembahyang? Kenapa depa tak minta nak pi haji pun tak minta nak sedekah? Kenapa? Kerana dengan sedekah, contohnya orang sedekah buat masjid ni.
Tok-tok tok orang kita, orang tua-tua dulu kita ni bina masjid ni. Kita sembahyang malam ni depa dapat pahala tak? Sembahyang malam ni tiap-tiap hari sembahyang, tiap-tiap hari mengaji, pahala kita depa pun dapat. Bagi makan orang puasa, Nabi kata pahalanya macam orang puasa. Bayangkan kita bagi orang buka puasa 100 orang. Pahala 100 orang. Tapi jangan kita tak puasa pula. Dia bagi makan 100 orang, dia aku tak payah puasa, batuk badan dah ni 100 orang pahala ni. Kita kena puasa. Ni bagus ni insya-Allah lah. Yang kita ambil satu lagi nah, ambil satu lagi lah. Yang kedua, mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Hukumnya makruh. Ketika basuh tangan dan kaki dua ajalah anggota yang hak kanan kiri ni. Iaitu tangan dan kaki. Telinga, telinga kita sebut dulu serentak. Telinga serentak. Jangan kita ambil lah. Oh, tangan hak dahulukan kanan, kita pun 1, 2, 3. Belak. Ada telinga serentak. Jangan kita kata ni pun kena ikut sunnah ni. Kita dahulukan telinga kanan dulu, lepas tu telinga kanan dah. Telinga serentak. Yang hak kanan ni ialah tangan dan kaki sahaja. Tangan kanan dahulu, lepas tu tangan kaki, tangan kiri. Kaki dua tu sunat. Tapi kalau kita dahulukan yang kiri tapi tak berlaku, kita kiaslah hak benda-benda lain pun samalah. Hak benda yang tak baik kiri, hak benda yang baik kanan lah. Jadi hak benda wuduk ni baik, jangan kita basuh kiri pula. Kecuali kita kaki tangan kanan tak ada, tangan kiri, kaki dua-dua kena potong. Kecil mana? Mula potong kaki kanan, lepas tu potong pula tangan kiri kanan. Orang ni tak boleh kata apalah. Dia basuh tangan kiri dululah. Sebab apa? Dia dekat tangan sebelah dia ada kaki sebelah ya tu tak apalah. Anak abang kata dahulukan yang kanan, jangan dahulukan yang kiri. Apa-apa pun sembahyang bagi salam pertama tu, salam pertama adalah rukun. Yang pusing kanan pusing kiri tu adalah sunat pusing kanan. Tapi ada tak kita tengok imam pusing kiri tu? Jarang nampak dah. Tapi kalau dia salam kiri, mungkin hari itulah dia imam. Tapi benda tu benda makruh tapi kita tak buatlah benda tu. Mana tahu terlupa hari tu bagi salam belah kiri. Sah dah? Sah sembahyang. Cuma salam pertama assalamualaikum tu itu rukun. Hak pusing tu adalah kanan kiri tu adalah sunat. Tu kita kena beza tu. Saya kata hak pusing tu rukun dah. Salam pertama tu adalah rukun. Salam kedua adalah sunat. Tapi jangan tak buat, tak payah buat sunat salam kedua. Jangan pun tak buat pula buat kita tak buat pula tahu-tahu dia kata sunat, tak payah buat kena buat jugalah. Maksudnya jangan dahulukan yang kiri, iaitu dahulukan yang kanan. Sampai aku pun cikgu dia sama ke? Dia buat dah. Pukul 10. Boleh berhenti dah. Ingat dengar cikgu pukul 10 terkejut saya. Sebab kita pun masih tinggi hari ni pun 1,370 hari ni. Hari ni pun masih banyak lagi kita kena jaga lagi lah. Masih SOP penjarakan, jagalah masih kita kena jaga. Walaupun ada peningkatan, kita pun macam mana pun kena jagalah. 2-3 juz 1,900 lagi banyak. Yang dia nombor 1 lah Selangor. Nombor 1 Selangor lah, hari ni 500 lebih Selangor. Jadi kita pakat-pakat jaga dan kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit COVID-19 ni. Amin, mudah-mudahan. Jadi kita tangguh dulu, kita akan sambung esok ni yang ketiga, mengelak wuduk air yang melekat pada anggota wuduk ni pun ada berlaku jugalah ni. Kita mengelak ayat yang ada pada anggota wuduk. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.